Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua. Okay, kita buka kelas kita dengan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni InsyaAllah. Okay, first kali kenapa hari ni saya ikut kelas lagi? Okay, kerana berlaku kesundukan masa. Tiba-tiba family saya ada hal dan jadual pun macam pack sikit sebab kita orang tengah prepare nak ke universiti. Jadi saya minta maaf sangat-sangat sebab kelas hari ni saya terpaksa record lagi. Okay, tapi insyaAllah tajuk hari ni tajuk ringkas je. So insyaAllah korang boleh catch up. Okay, hari ni nota yang saya guna ialah melalui buku nota yang kalau yang masuk kelas saya awal-awal, saya pernah cakap buku nota warna hijau tu kan. Hari ni saya guna buku nota tu. Saya hanya scan bawah tajuk Al-Hajbu. Jadi korang boleh tengok reference dekat sini lah. Saya dah share screen dekat sini. Okay, hari ni kita akan belajar tajuk Al-Hajbu. Okay. Al-Hajbu merupakan tajuk yang kelima dan juga yang kedua akhir. Yang kedua atau yang ketiga akhir. Kita dah nak habis syllabus lah. Okay, sekarang saya tahu kita semua tengah busy dengan kerja kursus, dengan video arut, dengan preparation nak trial. Jadi, InsyaAllah dengan cara record message ni, record kelas ni mungkin boleh membantu korang lagi sebab bila kita record, korang boleh replay. Betul juga kalau kelas online pun korang boleh je replay balik dekat YouTube. Cuma, yelah sama lah kan. Yang terlepas ke, yang tak terlepas ke semua boleh tengok balik. Okay, tajuk Al-Hajbu. Okay. Saya minta izin tutup kamera. Okay, tajuk Al-Hajbu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, apa yang korang kena tackle dalam tajuk Al-Hajbu ialah, okay, ni ta'rif Al-Hajbu. Okay, Al-Hajbu juga ada aqsam iaitu ialah kismaini, dua bahagian. Okay, lepas tu dia ada dia explain dan bagi contoh. Yang hijab nuksan dan hijab hirman. Itu je lah yang korang kena belajar dalam tajuk Al-Hajbu. Ringkas dan sikit je. Okay, dekat sini yang saya tulis ni, yang ni yang kita orang yang dah masuk exam hari tu. Jadi, untuk trial, korang masih kena tekankan lah sebab kita tak tahu kan dia guna sukatan yang mana. Jadi, kalau boleh hafal je. Lagipun, tajuk Al-Hajbu ialah salah satu tajuk yang ringkas. Dia Al-Hajbu dengan Asobah ni dia sama je level dia. Dia sikit dan ringkas. Lepas tu pula Miros ni memang sikit dan ringkas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif Al-Hajbu. Okay, Al-Hajbu bermaksud, kat sini dah tulis. Biasalah nota buku sekolah dulu kan. Semua benda kita tulis. Okay, Al-Hajbu bermaksud Al-Man'u yang bermaksud halang. Okay, Al-Hajbu dan Al-Man'u ni dia sinonim lah. Okay, dalam syar'an bermaksud man'u syakhsun mu'ayyin min kulli irsi aw ba'duhu liwujud syakhsun akhar. Yang bermaksud menghalang individu tertentu daripada mewarisi semua harta atau separuh daripadanya. Semua harta atau separuh daripadanya kerana wujud syakhsun akhar. Wujud seseorang yang lain. Okay, kat sini dia cakap kulli irsi au ba'duhu. Okay, yang bermaksud, kalau halang individu tertentu daripada mewarisi semua harta, sebagai contoh, jad dan abun. Jad dan abun ada furuk yang sama. Maksudnya, jad pun ada 1/6, abun pun 1/6. Jad pun dapat asobah, abun pun dapat asobah. Dua-dua orang tu bahagian dia sama. Tetapi jika abun masih hidup, maka jad akan dihalang oleh abun.
kan. Jadi Jaid takkan boleh walaupun 1 sen harta peninggalan si mati. Jadi kat sinilah bermaksud man'u syakhsun muayyin min kulli irsi, menghalang individu tertentu daripada seluruh harta pusaka. Jadi macam Jaid lah. Jaid atau sepatutnya dia dapat harta, dia ada furuk, dia dapat bahagian, dia dapat asobah. Tetapi jika wujud abun, maka semua tu terhalang sepenuhnya. Okey? Okey, au ba'duhu atau separuh daripadanya. Okey, separuh daripadanya. Contoh. Okey, contoh zauj. Zauj akan dapat furuk 1/2 jika si mati tidak meninggalkan anak. Tetapi jika si mati meninggalkan anak, zauj akan mendapat 1/4. Kat sinilah maksudnya. Maksudnya dia terhalang separuh harta kerana ada orang-orang lain. Macam zauj sepatutnya dapat 1/2 tetapi sebab wujud anak, wujud walad, maka zauj hanya dapat separuh daripada tu, iaitu 1/4. Okey, jelas? Okey. Aqsamu al-hajbu. Okey, bahagian-bahagian al-hajbu. Okey. Tanqismu al-hajbu ila qismaini, hijab nuqsan wa hijab hirman. Terbahagi al-hajbu kepada 2 bahagian, iaitu hijab nuqsan dan hijab hirman. Okey, tulis siap-siap dalam buku teks. Okey, hijab hirman, hijab nuqsan. Okey, hijab nuqsan bermaksud separuh, terhalang separuh, dan hijab hirman bermaksud terhalang sepenuhnya. Tulis dulu macam tu. Okey, hijab nuqsan. Okey, apa maksud hijab nuqsan? Okey, hijab nuqsan bermaksud huwa huwa hajbu min siham aksar ila siham akil minhu. Dia kata ialah menghalang daripada saham yang banyak kepada saham yang lebih sedikit daripadanya. Macam tadilah, macam yang au ba'duhu tadi dalam ta'rif. Sepatutnya dia dapat 1/2 tapi disebabkan ada orang lain, maka furuk dia tu terbahagi dan dia mendapat 1/4. Macam tu. Okey. Kat sini dia bagi contoh 5 orang yang mendapat hijab nuqsan. Okey, siapa? Okey, dekat situ dia tulis. Okey, ada zauj, ada zaujah, ada ummu, bintul ibni dan ukhtul li'ab. Zauj ialah suami, zaujah bermaksud isteri, ummu bermaksud emak, bintul ibni cucu perempuan dan ukhtul li'ab adik-beradik, saudara perempuan sebapa. Okey, tulis betul-betul Okey. Okey, zauj. Okey. Contoh yang pertama zauj. Okey. Zauj sepatutnya mendapat furuk 1/2 tetapi menjadi 1/4 jika wujudnya walad. Kat sini saya dah buat. Jadi boleh refer kat sini. Okey, zaujah pun sama. Zaujah sepatutnya mendapat 1/4 tetapi furuk dia menjadi 1/8 kerana wujud walad. Wujud syakhsun akhar. Macam tu. Okey. Yang ketiga, emak. Okey, emak pun sama. Okey, dia 1/3 tetapi menjadi 1/6 kerana wujud walad atau adad min ikhwah wal akhawat ataupun bilangan adik-beradik lelaki dan perempuan. Okey. Bintul ibni. Okey, cucu perempuan. Dia sepatutnya mendapat 1/2 tetapi furuk 1/2 menjadi 1/6 apabila wujud bintun. Faham tak? Flow dia sama je. Okey, yang terakhir ukhtul li'ab. Ukhtul li'ab sepatutnya mendapat 1/2 tetapi menjadi 1/6 apabila wujud ukhtun syakikoh ataupun ukhtun li'abwaini. Sama je lah tapi saya lebih selesa pakai syakikoh. Okey, baca banyak kali kat sini, tengok banyak kali. Okey, tengok banyak kali kat sini, fahamkan betul-betul siapa yang menjadi penghalang dia. Okey, berapa, dari jumlah berapa ke berapa dia berubah. Dan ingat orang-orang ni. Okey, untuk exam, mungkin 3 orang sudah memadai. Faham tak? Okey, korang ingat 3 orang je. Tapi make sure ingat semua sampai habis. Buat zaujah. Okey, buat zaujah. Lepas tu nokta bertindih. 1/4. Okey, al-ruba' ila as-sumun. Li wujud walad. Tankilu ni tak letak pun tak apa, letak pun tak apa. Tapi kalau nak yang senang macam tadi je lah, macam yang saya cakap tu. Okey, ringkas je hijab nuqsan. Okey, yang kedua, hijab hirman. Yang ni hijab sepenuhnya. Okey, dia cakap
huwa man'u warisin min irsi aslan. Okey, menghalang pewaris daripada mewarisi secara asal. Okey, macam tadi, okey, di kat sini dia dah tulis kaljat mahjub bil abun. Kaljat mahjub bil abun. Seperti jad yang dihalang oleh abun. Macam dalam ta'rif tadi yang saya bagi perumpamaan, saya bagi contoh. Jad sepatutnya mendapat 1/6. Jad sepatutnya dapat asobah. Jad sepatutnya dapat 1/6 tambah asobah. Tetapi jika abun masih lagi wujud, maka jad terhalang sepenuhnya. Dia mahjub hirman, sepenuhnya terhalang oleh abun. Faham tak? Okey. Okey, biar faham dulu maksud hijab hirman. Okey, kat sini dia cakap qismu la yuhja abdan. Bahagian orang yang takkan terhalang, takkan mahjub selama-lamanya pun ada. Okey, ingat tadi semua-semua tu yang mahjub. Okey, ingat 6 orang ni. Okey, 6 orang ni takkan mahjub sepenuhnya. Faham tak maksud mahjub sepenuhnya? Maksudnya, walaupun sikit, 6 orang ni akan tetap mendapat bahagiannya, akan tetap mendapat hartanya. Faham tak? Okey, contohlah. Okey, Ibnu tu, betul lah Ibnu tu asabah. Okey, Bintun. Bintun pun okey. Abun tak ada orang yang boleh halang dia juga. Okey, Ummu termasuk dalam hijab noksan, tapi Ummu bukanlah hijab hirman. Okey, maksudnya Ummu, bahagian Ummu boleh berubah daripada 1/3 kepada 1/6, daripada 1/6 kepada 1/3 baki, boleh berubah. Harta dia boleh terhalang menjadi separuh untuk Ummu, tetapi Ummu tak akan terhalang sepenuhnya. Maksudnya walaupun sikit, Ummu tetap akan mendapat harta. Maksudnya 6 orang kat sini, dia orang ada yang tergolong dalam hijab nuksan, tapi dia orang bukanlah golongan hijab hirman. Faham? Okey. Yang ni senang je nak ingat. Ingat yang lelaki je, lepas tu ingat yang lelaki dan pasangannya. Okey, contoh. Zauj, pasangannya zaujah. Ummu, pasangannya abun. Abun, pasangannya ummu. Ibnu, pasangannya bintun. Ingat, 6 orang ni memang takkan termahjub secara penuh. Maksudnya bila kita buat soalan usul masail, takkan tertulis mahjub untuk dia orang. Dia orang hanyalah berlaku kekurangan harta. Dia orang tidak terhalang sepenuhnya. Faham? Kalau korang tak faham, korang repeat banyak kali. Yang tak faham tu sampai faham. Kalau tak faham juga, message saya, tanya saya. Okey, sebab ni tajuk yang senang korang nak tackle. Dan tajuk ni juga boleh masuk dalam soalan 5 untuk alif atau ba. Okey. Tadi kita baca ta'rif hijab hirman. Okey, sekarang kita nak tahu siapa orang-orang yang berada di dalam golongan hijab hirman. Okey. Orang yang berada dalam hijab hirman takkan berada dalam hijab nuksan, okey? Jadi orang yang ada dalam hijab nuksan adalah orang yang berbeza dengan hijab hirman. Maksudnya bila dia dah ada dalam hijab nuksan, dia takkan adalah dalam hijab hirman. Faham? Okey. Tengok kat sini. Dia ada banyak. Dia cakap qismu yarisu fi halat wa yahjibu fi halat ukhra. Bahagian mewarisi pada satu keadaan dan menghalang pada keadaan yang lain. Macam tadilah, macam yang saya explain awal-awal. Kat sini ada banyak. Dia ada 1 sampailah 16 orang. Okey. Yang pertama, Ibnul Ibni, yang bermaksud cucu lelaki. Okey, saya baca macam tu je. Okey, cucu lelaki akan dihalang oleh Ibnu, iaitu anak lelaki. Yang kedua, Jad Sahih. Jad Sahih bermaksud atuk lah, atuk kandung. Atuk mahjub bil abun, dihalang oleh abun. Maksudnya bila mana yang ni yang macam tadilah. Bila dalam keadaan tu ada jad dan abun, kita kena utamakan abun. Maksudnya jad akan mahjub.
Macam yang nombor 1, ibnu, ibni dan ibnu. Okey, kita utamakan ibnu. Maksudnya bila ada ibnu, ibnu, ibni secara automatik akan terhalang sepenuhnya. Okey. Yang ketiga, jaddah sahihah min jihad al-ummu. Okey, nenek kandung daripada belah emak akan dimahjubkan oleh emak. Maksudnya nenek di sebelah mak kita, nenek di sebelah mak kita hanya boleh dimahjubkan oleh mak kita. Ayah kita tak boleh memahjubkan nenek kita. Yang ni sebelah mak. Okey, yang keempat, jaddah sahihah min jihad al-abun. Nenek kandung daripada belah ayah. Yang ni nenek kandung dari belah ayah. Maksudnya ni mak kepada ayah kita lah. Mahjub bil abun dan ummi. Kalau nenek, okey, macam ni lah. Kalau mak kepada ayah kita, dia dimahjubkan oleh ataupun dihalang oleh mak dan ayah kita. Tapi kalau emak kepada emak kita, okey, emak kepada emak kita, hanya emak kita yang boleh menghalang nenek kita tadi daripada mewarisi harta pusaka. Faham? Okey. Yang kelima, bintul ibni, iaitu cucu perempuan. Okey, cucu perempuan boleh dihalang oleh ibnu. Boleh dihalang oleh ibnu. Maksudnya bila ada ibnu, okey, bintul ibni secara automatik mahjub. Ataupun bintani, dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan. Okey, kalau lah kata tak ada ibnu, tapi ada dua orang anak perempuan. Sama juga, bintul ibni akan mahjub. Okey. Okey, seterusnya ukhtun syaqiqah. Okey, ukhtun syaqiqah mahjub dengan ibnu, mahjub dengan ibnu ibni, mahjub dengan abun dan jad sahih. Okey, dan atuk di sisi Abu Hanafi. Imam Hanafi. Sebab dia ada dua pandangan. Pandangan daripada sisi Imam Hanafi dan Imam Hanafi dan Syafi'i rasanya. Hanafi dan Syafi'i. Kita guna yang Syafi'i. Jadi, kalau ikut kita, okey, jad tak boleh menghalang lah ukhtun syaqiqah. Macam tu. Hanya abun yang boleh menghalang. Okey, ukhtun syaqiqah dan akhun syaqiq lah. Hanya abun yang boleh menghalang adik-beradik lelaki dan perempuan si mati daripada dapat harta. Atuk tak boleh halang dari sisi Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi dia cakap mazhab dia, atuk boleh halang adik-beradik daripada mewarisi harta. Okey. Okey, yang ketujuh, ukhtun li'ab. Okey, dia tersilap tu. Bukan jim tapi kha. Okey, ukhtun li'ab. Adik-beradik perempuan sebapa. Okey, adik-beradik perempuan sebapa akan dimahjubkan oleh ibnu dan ibnu ibni dan abun dan jad sahih inda Abi Hanafi. Sama macam tadi, boleh dimahjubkan oleh atuk dari sisi Imam Hanafi dan akhun syaqiq, iaitu ataupun akhun li'abwaini. Maksudnya akhun syaqiq boleh menghalang ukhtun li'ab. Dia macam ni. Dia kalaulah ada antara ukhtun li'ab dan dia macam ni. Bila ada li'ab dan syaqiq ni, dia lagi kuat yang syaqiq, lebih kuat yang kandung daripada yang sebapa. Tapi atas keadaan jugalah. Kena tengok. Tengok juga pewaris tu lelaki ke perempuan. Sebabnya lelaki lebih kuat. Tapi tak apa, korang faham je. Akhun li'abwaini dan ukhtani li'abwaini. Macam situasi ibnu dan bintu tadi. Kalau tak ada akhun syaqiq, ukhtani syaqiqah pun boleh. Kalau tak ada saudara lelaki kandung, adik saudara perempuan dua orang pun tak apa. Yang kandung boleh menghalang juga ukhtun li'ab. Okey, yang ke-8, waladu ummi. Adik-beradik seibu. Okey, adik-beradik seibu macam kelas lepas saya cakap, okey, adik-beradik seibu tergolong semualah yang li ummi tu. Akhun li ummi, ukhtun li ummi, semua tu masuk dalam waladu ummi. Okey, kat tepi tu saya dah buat. Jadi, siapa yang boleh menghalang anak-anak seibu ni? Dia kata ibnu, wa ibnahu, wa in nazala, dan anak-anaknya dan ke bawah. Maksudnya cucu, cicit, semua tu lah.
Dan bintun. Bintun juga boleh menghalang waladu ummi. Okey. Bintul ibnu wa in nazala, cucu cicit cium apa semua tu, abun ayah, jad dan jad sahih, dan atuk. Yang ni dari sisi Imam Syafi'i lah, dia tak tulis. Dia tak tulis kat situ. Kalau dari sisi Imam Hanafi dia tulis lah. Ni kalau dia tak tulis maksudnya di sisi Imam Imam Syafi'i. Okey? Okey. Seterusnya, akhun li abuaini ataupun akhun syakik. Okey, akhun syakik boleh diharang oleh ibnu wa ibnahu wa in nazala, sama macam tadi lah. Anak, cucu, cicit, cium yang lelaki. Dan abun, abun juga boleh menghalang akhun li abuaini atau akhun syakik. Wal jad sahih inda Abi Hanafiyah. Macam tadi. Dia ukhtun syakikoh dengan akhun syakik, dia sama je. Dia macam ni. Di sisi Imam Syafi'i, atuk tak boleh menghalang adik-beradik si mati daripada memperolehi harta pusaka. Tapi dari segi Imam Hanafi, dia cakap atuk boleh menghalang. Jadi ada dua pandangan. Yang kita guna Imam Syafi'i. Tapi perlu kita ketahui juga dan faham dan ingat pandangan daripada Imam Hanafi. Okey. Seterusnya, akhun li'ab. Akhun li'ab. Adik-beradik sebapa. Tadi ukhtun li'ab, ni akhun li'ab. Okey, tengok kat sini dia cakap mahjub bil ibnu wa ibnahu wa inna zala. Sama macam tadi. Wal abun dan ayah. Wal jad sahih inda Abi Hanafiyah wal akhun syakik. Dan datuk kandung dari si Imam Hanafi dan akhun syakik. Maksudnya akhun syakik dia boleh menghalang akhun li'ab. Maksudnya bila dah ada akhun syakik, okey, dalam satu situasi dan satu usul masail dan satu pembahagian harta, akhun li'ab pun ada, akhun syakik pun ada. Jadi di sini, akhun li'ab dimahjubkan oleh akhun syakik. Maksudnya akhun li'ab tak akan dapat harta. Hanya akhun syakik yang berhak mendapat harta. Akhun li'ab sudah dihalang oleh akhun syakik. Wa ukhtun li'abwaini ataupun ukhtun syakikoh lah. Iza sorat asabah ma'awairi. Okey. Asabah ma'awairi. Ingat lagi tak? Okey. Asabah ma'awairi ialah asabah ukhtun syakikoh dengan bintun atau bintu ibni dan ukhtun li'ab dengan bintun atau bintu ibni. Tengok balik. Maksudnya juga menghalang. Okey. Yang ke-11, ibnu akhun li abwaini. Okey, yang ni dah masuk jauh lah sikit. Ibnu akhun li abwaini. Okey, akhun li abwaini ataupun akhun syakik ialah adik-beradik kandung si mati, adik-beradik lelaki kandung si mati. Okey, kalau ibnu, okey, anak kepada adik-beradik si mati, maksudnya anak saudara kepada si mati. Okey, anak-anak saudara si mati juga berhak mendapat harta. Tetapi mereka dihalang oleh ibnu wa ibnahu wa inna zala, abun, jad sahih, inda Abi Hanafi. Macam tadi juga, akhun syakik, adik-beradik lelaki kandung dan akhun li'ab. Ni semua-semua orang yang boleh menghalang anak kepada akhun syakik tadi. Okey, yang ke-12, ibnu akhun li'ab. Sama macam tadi, cuma yang ni untuk sebapa. Tadi kandung, yang ni sebapa. Okey. Anak saudara juga, maksudnya anak saudara kepada adik-beradik lelaki kita sebapa. Bukan adik-beradik kandung. Maksudnya macam ni. Okey, kita mati kan. Okey. Kita ada 2 orang adik-beradik. Lepas tu, tiba-tiba ayah kita kahwin dengan orang lain. Lepas tu, ayah kita dengan mak kita yang baru tu melahirkan seorang lagi anak lelaki. Jadi, kita dengan adik kita yang baru tadi tu ialah dinasabkan sebagai adik-beradik sebapa. Jadi yang macam itulah, anak kepada dia. Anak saudara kita jugalah. Yang tu anak saudara kita yang tu okey, mahjub bil ibnu, mahjub dengan anak dan cucu dan abun dan atuk kandung, akhun syakik dan akhun li'ab wa ibnu akhun li'abwaini. Okey? Okey. Yang ke-13, 14, 15, 16. Okey. Sama je. Okey, amu ialah bapa saudara dari sebelah bapa. Sama je lah. Ni bapa saudara. Tadi kita cakap tentang adik-beradik. Yang ni bapa saudara pula. Amu syakik, bapa saudara kandung. Amu li'ab, bapa saudara sebapa.
Ibnu Ammu li Abuaini, anak kepada bapa saudara kita iaitu sepupu kita. Samalah. Tengok kat sini. Okey. Jadi tajuk Al-Hajbu ni sangat-sangat ringkas. Sangat ringkas dan sedikit. Okey. Jadi okey. Setakat ini sahajalah kelas kita hari ini. Kalau korang tak faham, korang boleh refer dengan Ustazah anytime. Dan Ustazah juga akan bagi beberapa latihan untuk menguji sebelum korang exam. Sebelum korang exam, insyaAllah Ustazah akan bagi beberapa latihan dulu sebab Ustazah nak tengok setakat mana tahap korang. Supaya lepas trial nanti kita boleh pulun tajuk-tajuk yang korang masih lagi stuck ataupun topik-topik yang masih lagi korang stuck. Okey? Okey, jadi setakat itu sahajalah kelas kita hari ini. Terima kasih kepada yang masuk. Ala? Mak apa? Gerak kakak?